Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya akan terangkan cara untuk selesaikan soalan latihan yang saya bagi minggu lepas, iaitu soalan latihan yang berkaitan dengan menukar perkara rumus. Jadi, kita ada soalan dia dekat sini. Ungkapkan pemboleh ubah dalam tanda kurung sebagai perkara rumus. Jadi, contoh soalan awak ada y sama dengan 4x tolak 5. Jadi dalam soalan ni perkara rumus kita ialah y. Jadi dekat hujung soalan tu kita ada kurungan. Dalam kurungan tu ada huruf. Contohnya soalan nombor 3 ni huruf kita ialah x. Jadi kita nak tukar perkara rumus daripada y kepada x. Maksudnya x tu mesti jadi perkara rumus. Okey, kita selesaikan soalan satu demi satu. Kita tengok soalan satu dulu. Soalan satu kita ada U sama dengan 5V. Jadi dekat hujung dia bagi V. Maksudnya dia nak V sebagai perkara rumus. Jadi dalam soalan 5V berada di sebelah kanan. Jadi langkah pertama sekali awak tukar kedudukan. Maksudnya apa yang berada di sebelah kanan bawa ke sebelah kiri, apa yang berada di sebelah kiri bawa ke sebelah kanan. Jadi awak boleh tulis 5V sama dengan U. 5V bersamaan dengan U. Jadi sekarang ni kita nak V sahaja yang berada di sebelah kiri. Jadi 5 ni kita nak bawa ke sebelah kanan. Okey, 5V bersamaan dengan 5 darab dengan V sama dengan U. Jadi bila operasi darab kita bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi operasi bahagi. Jadi awak boleh tulis V bersamaan dengan U bahagi 5. Selesai. Itu jawapan untuk soalan nombor 1. V bersamaan dengan U bahagi 5. Okey, kita tengok pula soalan kedua. Soalan kedua kita ada 6P bersamaan dengan punca kuasa 2Q. Okey, kita nak Q sebagai perkara rumus. Jadi Q kita berada di sebelah kanan. Jadi kita kena sama juga langkah pertama tadi. Yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Jadi awak boleh tulis punca kuasa 2Q sama dengan 6P. Jadi bila punca kuasa 2 kita nak bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi kuasa 2. Jadi awak boleh tulis Q sama dengan punca kuasa 2. Tadi punca kuasa 2. Okey, tadi saya bagi tahu punca kuasa 2 bila kita bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi kuasa 2. Jadi awak boleh tulis 6P kuasa 2. Jadi 6P kuasa 2 sama dengan Q sama dengan 6 kuasa 2 sama dengan 36. P kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Jadi Q bersamaan dengan 36 P kuasa 2. Selesai untuk soalan nombor 2. Kita tengok pula soalan nombor 3. Soalan nombor 3 awak ada Y sama dengan 4X tolak 5. Jadi kita nak X sebagai perkara rumus. X awak berada di sebelah kanan. Sama juga langkah pertama awak bawa apa-apa sahaja yang berada di sebelah kanan ke sebelah kiri dan apa-apa sahaja yang berada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Tukar kedudukan sahaja. Jadi awak boleh tulis 4x tolak 5 sama dengan y. Okey, dah tukar kedudukan macam ni. Sekarang ni kita bawa satu demi satu. Kita nak bawa 4 dengan negatif 5 ni ke sebelah kanan. Jadi kita bawa satu-satu. Kita boleh bawa sekaligus. Jadi kita bawa negatif 5 ni dulu ke sebelah kanan. Jadi bila negatif kita bawa ataupun pindah melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi tambah. Jadi awak boleh tulis 4x sama dengan y tambah 5. Okey, sekarang ni 4x, 4 darab dengan
X. Jadi bila darab kita bawa pi ke sebelah, kita bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi operasi bahagi. Jadi boleh tulis X bersamaan dengan Y tambah 5 bahagi 4. Selesai untuk soalan nombor 3. Jadi kita tengok pula soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ada L sama dengan pi JS tambah pi J kuasa 2. Okey, simbol pi ni awak tak pernah jumpa lagi. Tapi walaupun awak tak pernah jumpa, awak tak tahu pi tu apa, awak masih lagi boleh mengira, tak ada masalah, sebab sekarang ni kita cuma susun balik sahaja. Jadi kita nak S sebagai kita punya perkara rumus. Jadi dalam soalan kita, S berada di sebelah kanan. Sama juga, langkah yang pertama sekali ialah awak tukar kedudukan. Yang kanan bawa ke kiri, yang kiri bawa ke kanan. Jadi awak boleh tulis pi JS tambah pi J kuasa 2 sama dengan L. Okey, sekarang ni kita nak S sahaja yang berada di sebelah kiri. Jadi kita akan pindahkan yang lain-lain, yang selain daripada S tu, satu demi satu ke sebelah kanan. Okey, kita akan bawa yang ni dulu, pi J kuasa 2. Jadi pi J kuasa 2 ni ialah operasi tambah. Bila kita bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi operasi tolak. Jadi awak boleh tulis pi JS sama dengan L tolak pi J kuasa 2. Okey, dah selesai yang tu. Sekarang ni kita akan bawa pula pi dengan J yang berada di sebelah S ni. Jadi pi J darab dengan S ialah operasi darab. Jadi bila kita bawa pi sebelah kanan, dia akan jadi operasi bahagi. Jadi awak boleh tulis untuk soalan nombor 4, S bersamaan dengan L tolak pi J kuasa 2 bahagi dengan pi J. Okey, selesai untuk soalan nombor 4. Kita tengok pula soalan nombor 5. Soalan nombor 5 kita ada X kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Jadi dalam soalan kita nak Z sebagai perkara rumus. Jadi Z kita berada di sebelah kanan. Langkah pertama, tukar kedudukan. Jadi awak boleh tulis Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Jadi kita kekalkan Z di sebelah kiri, kita bawa Y kuasa 2 ke sebelah kanan. Jadi depan Y ni tak ada apa-apa simbol, maksudnya dia positif lah. Positif bila bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi negatif. Jadi Z kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey, sekarang ni kita ada Z kuasa 2. Z kuasa 2 ni bila kita bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi awak boleh tulis Z sama dengan punca kuasa 2 X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Jadi jawapan akhir ialah Z sama dengan punca kuasa 2 X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Selesai untuk soalan nombor 5. Seterusnya kita tengok soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 kita ada 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. Jadi kita nak F sebagai perkara rumus. Okey, yang ni sebab F berada di bawah. Dia ialah operasi bahagi. Kalau kita operasi bahagi, bila kita bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi operasi darab. Maksudnya bila F yang di sebelah kanan ni kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi operasi darab. Automatik F tu akan berada di atas. Jadi kita tak payah tukarlah kedudukan yang kiri ke kanan ataupun kanan yang ke kiri. Jadi kita akan terus kira. Okey,
Macam mana nak kira? Awak tengok, kita tambahkan dulu pecahan yang dekat depan ni. U, 1 per U tambah 1 per V, kita tambah pecahan. Jadi bila kita nak tambah pecahan ni, kita kena samakan pembawah dia dulu. Jadi kita samakan dia jadi UV. Jadi U darab dengan V, 1 darab dengan V. V darab dengan U, 1 pun kena darab dengan U. Jadi 1 darab dengan V akan jadi V per UV tambah U per UV sama dengan 1 per F. Jadi kita boleh tambahlah, bila dah pembawah dia dah sama, kita boleh tambah yang atas. Jadi awak boleh tulis V tambah U sama dengan V tambah U per UV sama dengan 1 per F. Okey, sekarang ni darab silang. F darab dengan yang atas, bawah darab dengan yang atas, UV darab dengan 1. Jadi kita boleh tulis F darab dengan V tambah U sama dengan 1 darab dengan U V. Jadi yang ni tak payah kembangkan. Sebab kita nak F sahaja. Jadi nanti kita akan bawa U tambah V tambah U ni ke sebelah kiri. Ke sebelah kanan, So, awak tulis balik tapi darabkan yang sebelah kanan. Jadi boleh tulis F darab V tambah U sama dengan UV. Kita akan bawa V tambah U ni pula ke sebelah kanan sebab kita nak tinggalkan F sahaja di sebelah kiri. Jadi ini ialah operasi darab. F darab dengan V tambah U. Jadi bila kita nak pindah ke sebelah kanan, kita nak melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi operasi bahagi. Jadi awak boleh tulis F sama dengan UV bahagi V tambah U. Selesai untuk soalan nombor 6. Kita dah dapat F sama dengan UV bahagi U tambah V. V tambah U. Selesai. Itu sahaja. Terima kasih.